Berapa ramai yang puasa tapi dapat lapar dan dahaga? Maknanya tak dapat takwa. Berapa ramai yang masuk dalam bulan Ramadan, keluar tak ada dosa dihapuskan. Tak ada takwa lah. Allah suka pada orang yang bertakwa. Bayangkan tuan-tuan, kalau mak kita suka kita, apa kita dapat? Mak suka kita, Allah gelang dia bagi, rantai labuh dia bagi. Okay. Bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yang sememangnya mendapat perhatian oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi, lazimnya kaum muslimin dan muslimat akan mengisi bulan ini dengan amalan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk yang pertama ni mungkin kita nak minta yang berbahagia Datuk untuk berkongsi kepada kita bagaimanakah cara untuk kita menghayati takwa tu yang bagi Datuk di bulan Ramadan, insya-Allah yang bakal tiba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz selaku moderator, yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Datin Paduka Dr. Samsinar. Terima kasih pada Prof. Zulkifli. Terima kasih pada semua profesor, wakil-wakil dari persatuan Seni silat cekak Ustaz Hanafi. Masya Allah, subhanallah. Saya seni silat gayung Patani. Masya Allah. Dekat tu. Dekat tu. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tuan-tuan, bila kita sebut tentang Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ini menjadikan kamu semua orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah gunakan perkataan wahai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut wahai manusia. Dia sebut wahai orang beriman. Allah panggil kita wahai orang beriman. Bayangkan kalau orang panggil kita ustaz yang beriman. Bangga habis orang. Kak Som yang beriman. Bangga habis. Bayangkan Allah panggil kita wahai orang-orang yang beriman. Itu yang kadang-kadang orang tak perasan. Allah menaikkan darjat kita. Dia tak panggil wahai manusia. Hai manusia, puasa lah. Tak ada. Manusia umum. Kak Som manusia, Ravi manusia. Okay? Chong Wei manusia. Tapi Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi patut rasa seronokkan. Begitulah kita kalau nak menyuruh orang buat kerja, kena panggil dengan lembut. Wahai orang yang beriman, wajib ke atas kamu berpuasa. Begitulah panggil pada suami. Abang, ke kedai jap, boleh? Nampak? Suruh tu dengan lembut. Oi, kedai jap. Lain tuan-tuan. Aku bakar kamu orang, kata dia. Sekarang jangan main bakar je tau. Kita nak suruh orang. Mama, cara tu sebut. Allah memulakan dengan ya. Perkataan ya tu saja pun 4 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir Allah tutup la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. La'alla ni belum tentu dapat. La'alla ni boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Perkataan dia la'alla. Okey, Kak Nap. Hari ni dapat la'alla pun jadi lah. Apa isi ceramah Ustaz Kazim pagi tadi? La'alla. Apa tu? Mudah-mudahan. Cukuplah. Kalau itu pun tak dapat leceh. Apa Ustaz Kazim poin dia? Apa ceramah pagi tadi? Kira jelas lah yang dia cakap tu kan. Yelah dia, isi dia apa? Kira terang lah. Yang dia cakap tu terang lah. Yelah terang apa? Cuba kau cakap. Kira jelas lah apa yang, yelah kan dia cakap.
Leceh lah, rupanya dia tidur kat belakang. Patutlah terang, jelas-jelas, terang. Kita ingat dia dengar, rupanya tidur. Tuan. Jadi pagi ni dapat la'alla sudahlah. La'alla, mudah-mudahan kau jadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Belum tentu jadi puasa ni melahirkan insan bertakwa. Kalau kau puasa cantik-cantik, kau jadi bertakwa. Jadi sebab tu tuan-tuan, berapa ramai yang puasa tapi dapat lapar dan dahaga. Maknanya tak dapat takwa. Berapa ramai yang masuk dalam bulan Ramadan, keluar tak ada dosa dihapuskan. Tak ada takwa lah. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa takwa Ustaz? Apa pentingnya takwa? Banyaknya tuan-tuan. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar daripada masalah. Sebab tu kita kena jadi orang bertakwa. Kita sekarang ni banyak masalah. Banyak masalah. Ada yang tak ada masalah, cari masalah. Orang suruh belajar, dia bercinta. Orang suruh belajar, dia bercinta. Bila kena tinggal dengan boyfriend, dah masalah. Boyfriend dia ke mana? Balik kampung. Pergi kerja lah di kampung pun salah je. Masalahnya kampung dia di Somalia. Ustaz, jauh Ustaz. Tak ada faham, tak faham sudah. Orang suruh belajar, kau pergi mengurat. Dia pening kepala. Dah ada kerja elok, kau main-main. Dah ada kerja elok, kau culas, kau ponteng, kau curi tulang. Sekarang kerja dah tak ada. Dah habis dah hutang. Gatal buat hutang baru. Geran dah di tangan Ustaz. Dah dapat dah geran. Yes, my V. Nak buat loan baru pula. Bezak. Dah tambah hutang balik. Tiba-tiba kena buang kerja. Allah. Kan pening. Jadi kalau nak selesai daripada masalah, bertakwa. Jalan keluar Allah bagi. Apa masalah kita? Masalah kita ialah rezeki. Maka siapa yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Daripada jalan tak sangka boleh dapat rezeki. Bertakwa ya. Bertakwa ya. Allah nak bagi rezeki ni kadang-kadang bukan melalui sesuatu yang dirancang. Allah bagi saja. Produk dia diri tegak pun boleh menang. Dapat 100,000. Yang terbang tak pernah menang. Tak pernah faham, tak faham sudah. Rezeki kalau Allah Ta'ala nak bagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, kadang-kadang benda tu tak macam orang mengata tau. Tapi di sebalikkan ada rezeki dia. Sebab tu biarlah orang kata. Lagi benda betul. Jangankan gunung puji ya. Mantap. Engkau belasah je. Lepas ni kau mesti terkenal, dek. Satu Kuala Lumpur kenal kau, dek. Allah Ta'ala ni nak bagi rezeki, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu melalui jalan apa. Kita tak tahu. Sebab tu kalau nak dapat penyelesaian dari masalah, takwa. Yang kedua, apa kelebihan orang bertakwa? Allah suka. Allah suka pada orang yang bertakwa. Bayangkan tuan-tuan, kalau mak kita suka kita, apa kita dapat? Mak suka kita, Allah gelang dia bagi, rantai labuh dia bagi. Ayah suka kita, tanah dia bagi. GTR pun dia bagi kat anak. Dia suka. Kalau Allah suka, tiada had Allah nak bagi. Dari sekarang sampai hari kiamat Allah bagi. Sayang mak, sayang bapa, sayang suami, sayang isteri pada kita. Dia ada had, limit. Setakat mana boleh bagi, tuan-tuan? Kok ke dalam dunia boleh bagi sikit-sikit, dalam kubur langsung tak boleh bagi. Tapi kalau Allah sayang dalam kita, kepada kita dalam kubur, Allah tolong kita. Di padang mahsyar Allah tolong kita. Yang ketiga, apa kelebihan orang bertakwa? Masuk syurga tanpa hisab. Allah Ta'ala sebut apa? Hisaban yasira. Masuklah syurga dengan jalan yang mudah. Orang lain masuk syurga dengan jalan susah.
Kita masuk saja tuan-tuan. Tanpa hisap, hisap yang mudah, kau masuklah 70,000 malaikat, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Setiap 70,000 seorang tu pula boleh tarik berapa ribu orang lagi masuk dalam syurga. Ini kelebihan orang yang bertakwa. Sebab itu ada satu jalan nak jadi orang bertakwa. Jalan dia apa? Puasa. Ada orang cakap, untunglah jadi tok imam. Untunglah jadi orang bertakwa. Macam Kak Som tak boleh jadi imam. Macam mana nak jadi takwa? Dia nampak. Dia nampak ronoklah jadi orang lelaki. Boleh jadi imam, pahala besar. Macam kita ni, kata dia. Kak Som nak jadi imam ke Kak Som? Kalau Kak Som jadi imam, kami makmum di belakang. Bila Kak Som rukuk, kami tak rukuk tu. Mana faham? Tak faham sudah. Kalau Kak Som sujud, lagi kami tak sujud. Tegak begini tengok. Adalah sebab Allah Ta'ala bagi hak laki jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam. Tapi ingat, jadi imam tu bukan boleh menentukan takwa ataupun tidak. Nak jadi ustaz, belum tentu lagi. Belum tentu. Seronok jadi ustaz. Banyak pahala ustaz. Kami ni orang perempuan, nak jadi ustazah payah. Jalan ke hulu ke hilir. Sebab tu Allah tak bagi banyak perempuan jadi asatizah. Teruk. Semalam saya di Kok Diang. Ujung Kedah Kok Diang. Sekarang pagi dengan tuan-tuan. Malam tadi pukul 10 di Kok Diang. Pagi ni dengan tuan-tuan. Malam nanti di Felda Bandar Pusat Jengkar, Masjid Sultan Ahmad Shah. Malam sat lagi. Pagi besok dekat Ceras PPZ. Allah. 2:30 petang besok dekat Masjid Sultan Mizan, Putrajaya. Malam besok Bandar Tun Razak. Masjid Bandar Tun Razak. Hari Khamis di KTM KL. Pelancaran rancangan saya di TV Hijrah sempena Ramadan. Ramadan tu Pelancaran naik kereta api Ustaz. Al-Hijrah naik kereta api. Pelancaran sempena bulan-bulan rancangan Ramadan. Saya setiap malam di TV Al-Hijrah pukul 10.30 malam. Apa cerita komen tajuk dia. Jadi pelancaran dia buat di KTM. Malam forum perdana. Hari Jumaat saya baca khutbah di Ipoh. Malamnya saya ceramah di Al-Usta. Hari Sabtu pagi di KL. Malam dekat Port Dickson. Mana ada kalau kak jadi penceramah, isteri suami mengamuk. Tobatlah orang mengamuk. Suami menikah lain, Tesla nama dia. Sebab tu Allah ni dia bagi hak laki banyak jadi penceramah. Dia kena kederat tenaga yang kuat untuk jadi penceramah. Tetapi untuk jadi orang bertakwa, semua orang dapat peluang yang sama. Semua dapat peluang yang sama. Untuk jadi ustaz, belum tentu semua orang boleh jadi. Untuk jadi asatizah, belum tentu semua orang boleh jadi asatizah. Untuk jadi mufti, belum tentu semua orang boleh jadi mufti. Tapi untuk jadi orang bertakwa, semua Tuhan buka peluang. Sama ya. Nama dia apa? Siyam. Puasa. Jam pun sama puasa. Tak ada beza lelaki perempuan. Macam kami perempuan Ustaz, kami puasa pukul 6.30 start. Kita orang habis pukul 5 tau. Sebab kita nak masak untuk suami kan. Suami biasalah 7.20 lah. Dia, tetap sama. Sama saya. Tapi Ustaz, perempuan Ustaz, dia orang cuti Ustaz. Seminggu Ustaz. Kita lelaki-lelaki tak ada Ustaz. Memang dia orang cuti tapi kena bayar balik. Abang tak ada cuti-cuti tak payah bayar. Dia orang kena bayar. Semua tak habis lagi ni. Lagi 2 hari. Lagi 2 hari tak habis. Dia gini. Sempat ke? Lagi 7 hari. Nampak tu. Yang selama ni 11 bulan kau buat apa Som? Dah sesak-sesak nafas. Dah gini. Baru kelang kapur nak qada apa hal? Bulan Syawal kau buat apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah kau buat apa? Ayo Ustaz, open house Ustaz. Sekarang kau haus lah sekarang.
Allah Ta'ala dia bagi peluang sama je, baik laki baik perempuan, tak ada beza, sama saja. Untuk apa? Untuk kau jadi orang bertakwa, masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sekarang kita cari jalan. Puasa aku tahun ini aku nak buat yang terbaik. Aku nak jadi orang bertakwa. Apa benda yang perlu aku buat sepanjang bulan Ramadan nanti, kita sambung selepas ni Ustaz. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Selesai jadi jangan lupa buat balik la'anlah tu ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz perkongsian yang menarik. Ya. Jadi penting untuk kita bertakwa supaya Allah bagi kita jalan keluar. Allah bagi kita rezeki dan masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Jadi Ustaz cakap kalau nak takwa ni, salah satu peluangnya adalah kita berpuasa. Tapi Nabi pernah kata, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal-'atash. Ya. Ramai yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan juga dahaga. Jadi yang bagi Datuk, mungkin Datuk kena teruskan perkongsian tu. Apa sebenarnya amalan yang kita nak buat, Datuk, supaya hasrat merealisasikan takwa di bulan Ramadan tu dapat kita capai. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut puasa, dia mesti ada sesuatu benda yang puasa itu menjadikan kita lemah. Menjadikan kita ni lemah dengan sebab kita puasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu puasa ni, puasalah kamu, puasa tu baik untuk kamu. Maka yang paling lemah sekali ialah penyakit. Penyakit kita ni jadi sihat sebab dapat zat. Sebab tu sihat penyakit tu. Subur je penyakit tu. Kembang mekar je. Nama dia diabetes. Sebab dapat zat, nama dia gula. Bila dapat zat, penyakit lagi berkembang. Kanser lagi berkembang. Sebab dapat zat dia. Maka dengan puasa itu mematikan zat dia, mematikan baja dia. Sebab tu dalam bulan Ramadan, penyakit ni jadi baik semua. Cik manis jadi baik. Tidak, jangan. Sampai jadi hypo pula. Pasal apa? Gula entah. Tu nama dia diabetes. Kenapa panggil diabetes? Sebab kalau tak dikawal, dipotong betis. Kalau dah potong pun masih lagi tinggi gula, nama dia diaper. Peha dipotong. Kalau peha dipotong masih tinggi lagi, nama dia die. Pernah faham? Faham tak faham? Supalah dengan kanser. Ubat yang paling mujarab untuk kanser ialah puasa. Jangan bagi makan gula untuk dia. Gula tu bukan datang sedekat daripada gula. Gula tu datang macam-macam. Ada setengah ustaz, saya tak makan gula ustaz. Habis tu awak minum apa? Saya minum jus buah. Sama lah. Macam mana kita nak bagi pemahaman kepada masyarakat? Apa dia gula? Apa dia gluten? Sebab tu saya cakap pada kementerian supaya di sekolah dah diajar tentang pemakanan sejak pada sekolah rendah. Jangan bila dah kena kencing manis baru belajar diet. Baru datang dietitian nak mengajar. Ini makcik tak boleh makan tau. Daripada sekolah. Air tin buat bekal pergi sekolah. Macam mana cerita? Kadang-kadang kita membelanjakan duit beratus bilion setahun untuk perubatan. Yang sepatutnya waktu sekolah dah boleh belajar. Apa dia yang dikatakan gula? Yang jadi nombor satu perosak kita. Bila badan kita rosak kerana gula, kita mula menyalahkan kejadian yang Allah ciptakan. Awak tak boleh makan temikai, awak tak boleh makan mango, sedangkan benda tu semua terbaik. Tapi masalah dia awak yang merosakkan badan awak dengan bahan kimia. Bila rosak, awak kata banana tak elok. Padahal banana tu disebut oleh Allah dalam Quran. Anggur disebut oleh Allah dalam Quran. Buah tin, buah tamar, buah kurma disebut oleh Allah dalam Quran. Ada 6-7 buah disebut oleh Allah dalam Quran. Maknanya buah-buah tu terbaik. Tetapi bila kita dah ada masalah pada badan kita, kita kata buah tu jahat. Ni tak boleh makan pisang. Pisang gula akhirnya. Padahal pisang tu Allah sebut dalam Quran. Maknanya pisang tu terbaik. Kita baca dalam hari ni orang Jepun, budak-budak Jepun suka pisang. Nak datang ke Malaysia nak cari pisang.
Kita pula, jangan makan kencing manis. Tak, pisang tak salah. Gula awak tu yang salah. Yang kena kontrol gula. Yang kena kontrol air, minuman berkarbonat. Yang kena kontrol benda-benda itu. Sayang tuan-tuan, bila badan dah rosak, Allah jadikan buah-buahan yang begitu baik, semua tak boleh makan. Walaupun nama dia kurma. Makcik, tak boleh makan kurma. Makcik ada kencing manis. Kata doktor. Buah tin, buah zaitun, buah turi sini, buah kurma paling bagus. Sayang tuan-tuan. Jadi sepatutnya yang kena kontrol bukan alam semula jadi yang bagus. Yang semula jadi, yang awak ciptakan makanan tu dalam kelang yang perlu dikawal. Makanan yang diproses, itu yang perlu dikawal. Daging diproses, kentang diproses, semua diproses hari ini. Dengan gula dan garam yang tinggi, akhirnya badan jadi rosak. Bila badan jadi rosak, engkau salahkan ciptaan Tuhan. Buah ni tak boleh makan, buah ni tak boleh makan. Padahal buah, tidak ada satu pun benda yang Allah ciptakan tak elok untuk badan kita. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Saya teringat cerita Man Laksa. Mak Laksa. Ya. Bila dia buat konsert tu, bunyi macam-macam. Mana faham, tak faham. Jadi tuan-tuan, yang kena kontrol ialah processing food itu. Yang tu yang kena kontrol. Makanan semula jadi, memang terbaik. Cukup gula, cukup garam, semua yang ada dalam makanan tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya lihat hari ni orang mula menyalahkan buah ni tak elok, buah ni tak elok, awak makan tu buah tak elok. Tak. Sebelum badan awak rosak, awak makan apa? Awak study di mana? Universiti. Malam-malam awak makan apa? Burger. Berapa ketul satu malam? Berapa banyak gula dalam sos cili? Berapa banyak garam di dalam daging yang awak proses? Awak study di mana? Study dekat tu. Ayam goreng, sana goreng, sini goreng, sambil baca buku. Tu. French fries. Awak ingat tak ada bahaya ke French fries? Kemudian bila awak dah kerja, badan awak mula sakit, awak mula salahkan. Tak boleh makan. Oh, no. Kurma, no. Kurma pula yang salahnya, tuan. Padahal Allah sebut dalam Quran, kurma. Nabi sebut kurma yang paling bagus. Jadi benda ni yang saya cakap pada pihak kementerian. Daripada dulu lagi. Jom kita ajar di peringkat sekolah. Makanan ni tak bagus untuk diambil. Gula sangat tidak bagus untuk diambil. Buat. Saya ada baca suatu surah Ustaz dalam surah Ar-Rum ke apa. Allah Ta'ala ceritakan sebatang pokok yang menjulang ke langit. Yang akarnya tanam ke dalam buahnya sepanjang musim mengeluarkan buah. Nanti tuan-tuan cari ayat dalam surah Ar-Rum. Ulama-ulama tafsir kata pokok tu ialah pokok kurma. Kurma tak menjulang, Ustaz. Pokok kurma tak tinggi menjulang. Yang menjulang tinggi pokok apa? Pokok kelapa. Tinggi tu, goyang angin. Tak jadi apa dia. Dan buah dia setiap tahun, setiap hari berbuah. Kurma setahun sekali. Mai buah kelapa, cuba tengok. Minyak kelapa lah yang paling bagus. Sayang tuan-tuan, orang kita tak makan minyak kelapa. Santan paling bagus. Tapi di fitnah hari ni, santan jahat. Orang putih minum santan. Kita pula masak ikan guna susu. Banyak cantik engkau. Susu menggantikan santan. Mana kau belajar? Santan itulah yang bagus. Minyak kelapa darah itulah yang bagus. Merawat luka, merawat usus. Untuk masalah kulit, masalah eczema. Tu daripada kelapa darah. Orang tua-tua dulu datang daripada alam mereka belajar. Anak kita sekarang bila sebut kelapa darah, minyak tanah, tak mahu. Gula lah kau. Minyak zaitun pun dia tak kenal, minyak ni dia pun tak kenal. Sebab itu datang bulan Ramadan, puasa. Benda yang ini awak stop. Cuba tengok sebulan awak
badan awak kembali ringan, awak jadi sehat. Cuba cek darah, tengok. Pergi ambil BP, tengok orang yang berpuasa dengan cantik, dia kembali normal balik, insya-Allah kesihatan dia. Tunggu lepas raya balik, Ustaz. Saya tak. Allah, penuh balik, tuan-tuan. Hospital penuh, klinik penuh. Pasal apa? Lemang dia balon. Segala kuih, muih dia balon. Manis. Tak, almond London, almond segambut, semua dia balon semua. Tuan-tuan, nombor 1. Amalan kita, pemakanan. Sebab bila makan dengan cara yang betul, maka kita akan jadi sihat. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampau. Maka tuan-tuan ingat bulan Ramadan nanti janganlah balas dendam. Tak makan dari subuh sampai maghrib, bila berbuka penuh meja, udah macam kenuri rupa dia. Air saja 4 jenis. Allah. Lauk 8, kuih muih 8 jenis, nasi 4 jenis. Hujan panas, hujan ribut, nasi Arab. Ni kau ni buka puasa, iftar. Kau ni kenuri kendara. Selagi orang tak selawat, selagi itu tak berhenti. Sampai anak selawat, Allahumma salli ala Muhammad, baru basuh tangan, tuan-tuan. Penuh. Makanan ni, nasi ni dah sampai hujung tekak. Punya banyaknya. Bila dia rukuk, nasi tu keluar balik tau. Punya banyaknya. Itu macam mana nak melahirkan puasa yang bagus? Pemakanan. Ada pula anak-anak muda sekarang tak nak bangun sahur. Sahur ni sunnah bangun. Agak-agak lepas ni apa, Ustaz? Marah sahur tu. Cobaan. Cuba. Ada orang dia tak nak bangun sahur. Siap pesan pada isteri dia, jangan kejutkan abang. Abang tak nak bangun, okey? Mama jangan kejut tau. Saya tak nak bangun. La ilaha illallah. Di tempat lain, tuan-tuan, dia menjerit sahur. Di tempat lain menjerit sahur. Sahur nama dia. Tu nama dia Petty Carey, nama dia. Di setengah tempat dia ketuk gong. Dia berjalan di keliling rumah, dia ketuk gong. Bangun, bangun, bangun. Traditional punya style. Ada kita pula yang bersahur jam 2 pagi. No. Nasi kandar pelita. Nasi kandar pelita Jalan Ampang. Abang, ni kita makan ni merangkap sahur tau. Okey. Pukul 2 pagi sahur. Itu bukan sahur kat som. Itu nama dia mentega darah. Sahur ni beberapa ayat sebelum masuk subuh. Bukannya lama. Masuk subuh katalah sekarang 6.17. Saya disungkai tadi 6.17. Okey. Jadi tuan-tuan, mungkin sahur tu dalam setengah jam sebelum 6.20, sebelum 6.17 subuh, sebelum masuk subuh tu. Bukan pukul 2 pagi. Itu bukan cara sahur. Yang keempat, tuan-tuan, kita kena lihat di dalam amalan puasa, dia ada 2 yang. Satu nama dia siam, puasa. Satu lagi nama dia qiyam, 2 yang. Kita hari ni tak nampak qiyam ni, yang kita nampak tom yam. Nak booking kedai mana? 3 siakap, 3 rasa lah apa. Nombor 1, siam dulu, puasa dulu. Kalau tak puasa, nak jadi takwa apa? Tadi yang Ustaz sebut tadi. Kam min sa'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Orang puasa pun tak dapat takwa, tambah kalau tak puasa. Kalau dia tak jaga beberapa benda, dia hanya akan mendapat lapar dan dahaga. Nombor 1, siangnya siam, malamnya qiyam. Malam tu qiyamul lail. Itu yang nak dapat puasa tu. Yang terbaik. Siam, belah siang. Puasa, sebelah siang. Boleh kahwin tak, Ustaz? Boleh. Bulan Ramadan boleh kahwin? Boleh. Yang tak boleh kalau tengah ihram. Ataupun perempuan tu dalam iddah. Tak bolehlah kahwin. Ini puasa tak apa. Tapi bukan macam suami isteri kan siang kan dia tak boleh kan Ustaz kan? Apa tak boleh apa? Macam anu apa? Yang tak boleh siang, malam belasah lah kat anak oi.
Uhilla lakum lailatas siyam. Okey, dihalalkan pada kamu untuk bersama isteri kamu, suami kamu sebelah malam. Siangnya tak boleh, malam boleh. Apa tak boleh? Kahwin waktu bulan Ramadan. Nikahlah kak, jimat belanja kalau kahwin bulan Ramadan. Akad nikah je, makan malam tak lagi. Tak ada orang datang malam tak. Jadi boleh kahwin, tak jadi masalah. Yang tak bolehnya bersama waktu siang. Okey, start. Bila yang start boleh bersama, Ustaz? Bila azan maghrib lah. Bila azan maghrib boleh. Tak ada tunggu dekat meja makan, duduk atas katil. Dah boleh kesum. Lagi 2 minit bang, sabar bang. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Jadi nombor 1, puasa elok-elok. Siam. Bukan setakat lapar, perut kena puasa, tak. Ni, mulut, lidah. Yang ni yang banyak gagal. Yang banyak gagal tang situ lah. Mulut boleh puasa. Perut boleh puasa. Mulut, lidah. Komen je orang. Nombor 1 dia tengok dia suka komen. Gemuk kan laki dia. Isteri dia kecil kan. Tahan ke? Nampak? Mulut. Dia nombor 1 suka komen. Kemudian cakap. Sebab tu puasa ni dia bagi lemah. Tadi saya sebut dia bagi lemahkan gula kita supaya kita sihat. Dia melemahkan penyakit kita supaya kita jadi sihat. Orang nak operate mesti puasa. Orang nak buat apa pun puasa. Dia jadi lemahkan penyakit. Ni puasa menjadikan lemah nak cakap. Tu tak larat, malas aku nak ngumpat lah. Sebab tu puasa menjadikan kita lemah dia. Sebab tu mulut orang puasa busuk. Supaya dia tak cakap banyak. Kau boleh tak jujur sikit? Bau dalam mulut kau. Jujur sikit boleh tak? Akhirnya tak ada apa yang dia nak cakap. Dengan sebab kita puasa ni tuan-tuan, kita malas nak bagi komen. Aku tak larat. Aku penat. Maka dia menjadikan mulut kita baik. Menjadikan kita punya nafsu jadi baik. Syahwat menjadi baik. Tak larat lah aku dah. Jadi baik. Sekarang ni syahwat jangan. Pantang tengok. Dia tengok kambing lalu pun dia syahwat. Seksi juga kambing ni. Dia rogonya kambing tau. Sebab tu datang puasa, diam, duduk elok. Yang ketiga, dia melemahkan apa? Melemahkan tangan kita. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan, mulut memang diam. Tapi tangan cakap. Sekarang ni, saya seorang cakap. Tapi tangan tuan-tuan. Mulut tuan-tuan diam. Tapi tangan cakap. Ada yang main handphone. Tu bercakap dengan tangan. Kat mana? Dewan. Buat apa? Ceramah pemantapan akidah ke apa benda ceramah. Siapa ceramah? Ustaz Kazim. Okey ke? Boring gila. Nampak? Mulut memang diam. Tangan. Pantang. Cuba tengok tuan-tuan sekarang. Tangan yang buat kerja. Tuan-tuan masuk saja dalam apa-apa pun isu, tangan mesti komen. Netizen mesti komen punya lagu, dia komen. Jatuh motosikal, dia komen. Artis bercerai, dia komen. Artis nak menikah, dia komen. Apa pun. Bulan puasa, stop sekejap tangan. Stop sakit. Aku tak nak buat tulis benda yang bukan-bukan. Sekarang ni jari kita ni terlalu aktif. Kedai tutup. Tapi kedai dalam rumah buka. Kedai dalam rumah buka 24 jam. Kedai di luar tutup. Tapi hak tuan-tuan duk beli tu, cantik baju ni Atas katil membeli sekarang tuan-tuan. Atas katil beli sekarang. Sekarang bulan Ramadan, stop. Puasa. Aku nak puasa tangan. Ni nanti tangan ni menyusahkan aku di hari kiamat ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut diam.
Tangan ni cakap. Ni, tuan-tuan nampak tangan ni? Kita suruh dia genggam, dia genggam. Buka, dia buka. Good, dia good. Warning, dia warning. Janji, dia janji. Semua dia ikut. Tapi nanti di hari kiamat, dialah yang buka rahsia. Sekarang tuan-tuan banyakkan bermonolog. Monologkan tangan tu. Sekarang kamu ikut diam kamu Macam tak tahu je kamu Nanti di hari kiamat kamu yang buka rahsia aku nampak dia. Tuan-tuan, kalau ada orang yang bermonolog dengan tangan macam itu, agak-agak tuan-tuan nak buat kawan tak dengan dia? Apa ni? Padahal dia lah betul. Dia bercakap dengan tangan dia. Sekarang kamu mencuri nanti kamu report pada Tuhan. Sekarang kamu merabur orang nanti kamu report dengan Tuhan. Banyak cantik kamu, duduk dia diam. Kita anggap dia gila. Orang ni kena hantar makan rambutan ni di Tanjung ni. Biar dia makan rambutan di Tanjung. Tak. Dia bermonolog sama tuan-tuan. Ada orang tak faham makan rambutan di Tanjung. Tuan-tuan, saya selalu juga masuk Tanjung Rambutan. Okey. Tempat yang paling tenang lah, saya rasa di Malaysia ni. Alam sekitar dia, ialah Tanjung Rambutan Hospital. Hospital bahagian paling seronok. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau rasa nak tenteram, pergi hospital. Okey, bukan masuk uat-uat psikiatrik semua. Tengok saja, duduk, berhenti tepi jalan, duduk tepi padang, duduk atas kerusi, tengok bangku tu. Pokok, gunung ganang, rumput yang luas. Suka Ustaz? Oh, suka. Dia tak ada macam kita kan. Tengok sini, macam-macam. Macam kita datang KL, saya datang KL lain pula. Kadang berhenti kat traffic light, orang crossing kan. Allah, macam-macam orang tengok. Yang lelaki tak apa, yang perempuan tu masalah tu. Pakai skirt semua. Tak tengok, rasa membazir pula, tu masalah tu. Sebab itu datangnya puasa. Tadi saya kata jaga tangan. Benda yang kena jaga lagi apa dia? Ni, mata ni. Mata kita. Yang ni yang menjadikan puasa kita lapar dan dahaga. Mata tak dikawal. Kalau gitu, kalau kau tak boleh kontrol mata kau, tidur je lah. Itu yang tidur. Kalau kau tak boleh jaga lidah kau tak boleh jaga tangan kau tak boleh jaga mata kau daripada buat benda haram, lebih baik tidur. Tapi jangan tidur dalam jabat. Hoi, kenapa tidur? Ustaz Kazim dah cakap. Astaghfirullahalazim. Awak tu bekerja, awak tu makan gaji. Pastikan ianya halal, bukan suruh tidur. Oh, seronok macam itu. Tuan-tuan, jaga mata ni. Sekarang benda yang paling sukar untuk dijaga ialah mata. Paling susah dijaga. Datang daripada apa? Ni dia. TV bergerak 24 jam. Wayang bergerak 24 jam. Berita bergerak 24 jam. Nama dia apa? Media sosial. Ini dia. Kalau kita tak pakai yang ni, semua nak kena scan. Kalau Nokia hak lama tu, 33 sekupang tu, tak boleh nak scan. Nokia hak lama lu, empuk tak pecah. Ikat dengan getah pun boleh pakai lagi. Nama dia 33 10 sen. Yang tu tak boleh nak transfer pun tak boleh, online pun tak boleh. Terpaksa pakai. Bila terpaksa pakai yang ni, ni dia. Sebab tu abang-abang kalau nak pakai benda ni boleh bulan puasa. Tengok dengan isteri. Okey. Tengok dengan isteri. Abang tengok apa bang? Ceramah. Ustaz Kazim. Baiklah. Habis ceramah Ustaz Kazim. Ustaz apa tu bang? Ustaz Wadi. Habis ceramah Ustaz Wadi. Siapa tu bang? Ustaz Azhar. Baiklah. Isteri sebelah. Tengah-tengah duk keluar gambar Ustaz Azhar. Dah habis ceramah dia. Keluar pula gambar perempuan. Oh, seksinya ya Allah. Aku ni puasa ya Allah. Habislah puasa aku. Cepat dia tolak. Pasal apa? Pasal isteri sebelah. Nampak tak? Itu peranan isteri tu bang. Isteri dia pergi ke dapur, banjur kopi. Dia cari balik. Mana dia gambar tadi? Tak tahu. Sudah tuan-tuan. Ni parah ni.
Jadi nombor satu, siang. Siam. Malamnya, qiyam. Nak jadi orang baik ni. Amalan kita apa? Malam-malam qiyam. Berdiri semayang malam. Pukul 5 bangun. Saya tak tahu ngawal sangat letih. Pukul 5 bangun, mandi, semayang hajat. Semayang taubat, semayang tahajud. 5:30 ke dapur, makan, sahur. Kemudian subuh. Jangan miss setiap malam, qiyamul lail. Kalau rasa nak sihat, qiyamul lail. Kalau rasa nak kuat, qiyamul lail. Kalau nak rasa jadi aura tu kuat, qiyamul lail. Ustaz, isteri saya tak hormat pada saya, Ustaz. Awak tak semayang malam. Ustaz, suami saya selalu pukul saya, Ustaz. Awak jarang semayang malam. Ustaz, mak saya tak kasih pada saya, Ustaz. Awak tak semayang malam. Ustaz, bawahan saya tak ada respect pada saya, Ustaz. Awak kurang semayang malam. Nak bagi semua aura ada, tuan-tuan. Semayang malam. Berapa banyak ayat dalam Quran cerita tentang bangun malam. Qumil lail. Bangun, hidupkan malam. Allah perintah pada Rasulullah. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Bangun. Yang berselimut, bangun. Pergi semayang. Ini orang dah azan subuh. Lebuh lagi. Kemudian mengadu rezeki susah dapat. Kemudian mengadu suami panah baran. Kemudian mengadu isteri kuat beletek. Awak tak mengadu pada Allah. Kenapa bila kita mengadu semayang, kadang-kadang macam tak jadi pun, Ustaz? Minta pada Allah. Allah macam tak. Iyakah kak minta pada Allah? Iyakah kak mengadu pada Allah? Macam mana kak mengadu? Cakap apa? Tuan-tuan sini ada bos. Tuan-tuan mengadu dengan bosnya. Mengadui bosnya nah. Bos, ni nak cakap sikit lah. Budak-budak kita ni tak tahu nak cakap apa dah. Dia degil apa. Agak-agak bos kata apa. Kau ni bahal. Mengadu tu dengan penuh perasaan. Tuan, saya nak cakap sikit lah dalam hal ini yang nampak. Baru bos. Berapa ramai yang semayang malam mengadu pada Tuhan. Mana ada bunyi mengadu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Ahad. Nasib baik Ahad. Kita tahu kul huwallah. Kalau dia tutup dengan Sabtu, surah apa agama ni? Bunyi Ahad tu nampak kul huwallah. Allah subhanahu Ahad. Bila masa kau mengadu pada Allah? Bulan Ramadan nanti bangun, mengadu pada Tuhan. Sembahyanglah dengan lemah lembut. Ambil wuduk elok-elok, pakai baju cantik-cantik. Semayang elok-elok. Allahu Akbar. Ini tidak. Allahu Akbar. Tak bunyi langsung pun ada. Orang perempuan menakutkan. Allahu Akbar. Menakutkan tau. Anak kecil nangis dalam 6 bulan tu. Takut tengok mak dia bunyi. Alhamdulillah. Tak ke takut dia. Ini puaka ni rapik ni. Kadang-kadang kita baca laju. Rabbi firli warhamni wajiburi mufarram warzuqni wahdini wa'afini. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Hang ngadu apa? Sembahyang ini pengaduan kita dengan Tuhan. Bercakap kita dengan Tuhan. Doa kita dengan Tuhan. Cakaplah perlahan-lahan. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Bukan nak cepat habis. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Itu sembahyang tarawih 8 dengan 20 rakaat 7 minit. Tuan-tuan tengok ada orang tarawih 7 minit 20 rakaat. Laju nak ke mana? Allahu Akbar. Amin. Kalaulah surau tu papan runtuh tuan-tuan. Nasib baik batu masjid tu. Kamu nak mengadu apa pada Allah? Sebab tu kita, bila kita semayang macam tu, tak dapat apa kan? Jadi lepas ni, Ramadan nanti, jom kita buat. Tak boleh buat tarawih, kita buat semayang malam. Tarawih mungkin untuk imam laju. Jadi kita cari yang perlahan-lahan. Ataupun kita buat sendiri, mengadu pada Allah, qiyam. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah iman aku, Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah iman aku, Ya Allah. Minta bulan Ramadan ni bulan rahmah.
bulan kasih sayang. Minta Allah bagi. Ni kita hari ni tuan-tuan, bila ada masalah anak, kita tak minta pada Allah. Anak hilang. Anak lari pada rumah. Nangis isteri tu. Abang, semayanglah hajat. Anak kita dah banyak hari tak balik, bang. Tidur-tidur. Abang dah minta Ustaz Kazim semayang hajat. Biar dia seorang semayang, kita tidur, ya. Memang tak jadi dah, tuan-tuan. Bukan anak saya. Jadi, tuan-tuan, kita semua ada masalah. Kita semua ada hajat. Jom kita minta pada Allah. Dengan sebetul-betul minta. Seolah-olah kita sedang bercakap dengan Tuhan. Mengadu pada Tuhan dengan penuh kelembutan. Sempena dengan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu perkongsian yang cukup padat dan bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi Al-Fadil yang berbahagia, Datuk banyak berkongsi. Yang pertama sekali Datuk sentuh pasal apa? Sumu tasihhu. Kata Rasulullah tu puasalah nescaya kamu akan sihat. Kemudian amalan yang terbaik yang Datuk fokuskan adalah berkaitan dengan siyam dan juga qiyam. Di samping berpuasa, kita menjaga bukan sekadar perkara yang membatalkan puasa tu Ya. perkara-perkara yang juga boleh membatalkan pahala puasa, sebagaimana yang Nabi SAW pernah menyebut, khamsun yuftirnal sha'imah. 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Datuk ada kata secara umum tadi berkaitan dengan lidah. Al-kazibu wal ghibatu wan namimatu. Senang cerita maksiat daripada lidah. Kemudian maksiat daripada mata. Wan nazaru bisyahwatin tu tu, dan juga yang selainnya lah. Jadi insya-Allah puasa kali ni untuk kita menghayati takwa, tentu saja kita perlu upgrade kita punya puasa di samping menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kita juga memelihara diri kita daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita daripada maksiat-maksiat yang bukan sekadar bulan Ramadan tu bahkan luar Ramadan pun sebenarnya kena jaga tu tapi kita jadikan dia sebagai turning point ataupun waktu yang terbaik untuk kita perkasakan diri tu Okey, kita ada masa dan saya ingin mempersilakan dalam kalangan hadirin untuk bertanya secara langsung kepada yang berbahagia Datuk. Insya-Allah. Dibuka kepada mana-mana dalam kalangan hadirin, dipersilakan. Ada soalan? Siapa tu? Baik Datuk, saya mula dulu Tok. Ya. Tadi Tok, kalau misal kata orang yang dah kena kencing manis Tok, Nabi SAW seakan menggalakkan kita ni iftar bermula dengan rutab ataupun tamar yang basah tu. Jadi kalau dah kena kencing manis, gamaknya nak buka puasa macam mana Tok? Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu saya sebutkan pemakanan, Allah Ta'ala menjadikan kita ni sihat semua. Semua baik. Tak ada budak-budak lahir tu kencing manis. Jarang budak 6 hari. Kencing manis budak ni. Jarang tak. Budak 6 tahun jarang kencing manis. Sebab kita ni dilahirkan fitrah. Bersih, elok. Siapa yang menjadikan kita berpenyakit kencing manis? Pemakanan kita. Daripada peringkat awal tu. Snack nombor 1. Gula-gula nombor 1. Budak 2 tahun makan aiskrim. Jadi bila budak tu dah rosak dengan sebab kencing manis, kita salahkan buah tamar. Bila kita buka puasa dengan buah tamar, naik gula. Pergi jumpa doktor kata, makcik kencing manis, makcik tak boleh makan buah tamar. Tapi Nabi kami cakap suruh makan. Nampak dah pertembung. Doktor kata jangan makan. Nabi suruh makan. Dah bertembung sekarang. Padahal kalau kita ikut cakap Nabi daripada awal, badan kita akan jadi sihat daripada awal. Sebab tu saya katakan tadi, pendidikan daripada peringkat awal. Kerana Rasulullah sebut, kesihatan dan penyakit itu berkait daripada apa? Berkait daripada perut. Penyakit kebanyakan dia datang daripada perut. Maksudnya apa? Apa yang kita masukkan di dalam perut.
Kadang-kadang kita masukkan dalam perut anak kita benda yang bukan-bukan. Yang kita sogokkan pada anak kita seumur setahun. Nak bagi diam budak tu, bagi handphone. Tengok macam-macam. Belah pula beruk di rumah. Beruk pun sekarang pandai main handphone. Jadi apa yang kita pertontonkan pada budak-budak, apa yang kita makan pada budak-budak, itulah menjadi kebiasaan pada dewasanya. Dan kalau makan dia tak kena, maka penyakitlah yang sampai kepada dia. Bila penyakit sampai kepada dia, berapa banyak makanan yang asas, makanan yang asas tak jadi baik pada dia. Makanan asas tu apa? Padi. Jangan makan nasi. Makcik ya, makcik kencing mana? Allah yang jadikan. Mana boleh nasi tu jahat? Mana boleh, tuan-tuan? Mustahil Allah jadikan nasi tu bermasalah. Masalahnya datang daripada badan awak sendiri. Awak yang rosakkan makanan, awak yang rosakkan badan awak dengan makanan proses. Gula diproses. Bukan dengan tebu sekarang. Diproses dengan bahan kimia. Akhirnya rosak buah pinggang awak. Rosak saluran awak. Pekat darah awak. Sebab tu saya katakan tadi, awal-awal lagi dah kena kontrol. Kena buat kempen, tuan-tuan. Kena buat kempen. Banyak orang buat kempen. Tapi sayang, gula tak pernah buat kempen. Tak pernah buat kempen. Kena buat pemakanan tadi ni, processing food. Yang betul-betul menjadikan. Umur 3 tahun makan mi segera macam. Duduk universiti makan mi segera. Macam mana kita? Lepas umur 30 datang penyakit. Jangan buka puasa dengan kurma Sedangkan Nabi kata kurma 7 biji itu adalah membuang racun di dalam badan awak. Tapi sekarang tak boleh buat. Sebab apa? Ada penyakit. Jadi tuan-tuan adik-adik sini yang masih muda ramai sini, kontrol lah pemakanan. Jangan jadi macam kami tua-tua ni. Tak tahu tentang pemakanan. Saya dulu duduk di Felda, Ustaz. Duduk di Felda masa itu. Kalau beli barang tak bayar-bayar. Hutang. Potong gaji. Saya ingat lagi peneroka Felda masa itu. Beli gula. Sekali beli 1 guni, Ustaz. Banyak. Banyak. Bersusun atas kabinet dapur. Berbalang-balang. Dengan bangganya tengok. Wah, nampak. Cuba cek terbalik. Berapa ramai peneroka Felda yang mati kerana buah pinggang? Kami tak tahu. Mana ada ceramah kesihatan pada kami? Dia orang ni loading. Loading teruk, Ustaz. Buah kelapa sawit besar meja, Ustaz. Setengah meja ni kelapa sawit. Buah dia. Nak loading atas lori tu. Sebab tu dia ambil tayar motor, tayar dalam, getah tayar dalam tu, ikat di perut. Supaya badan jadi kuat. Loading. Itu belum masuk lagi proning. Pokok sawit yang banyak yang pokok-pokok dahan dia yang mati, yang tak dibuang tu. Yang tu lagi liat. Pokok hijau, kita senang tarik. Pokok yang dah kering, liat, Ustaz. Patah sabit, Ustaz. Oh, jadi bila sakit pinggang, aduh, sakit pinggang. Saya ingat lagi orang tua-tua saya masa itu. Dia orang makan pil penahan sakit. Ubat sakit pinggang. Makan 2 biji, Ustaz, lega. Petang tu pergi kedai bihun sup tengok Gusti Hot Organ. Lega, tuan-tuan. Bila saya ceramah, berpuluh tahun, berbelas tahun selepas itu, saya ceramah dekat Jabatan Farmasi. Makanan-makanan yang, ubat-ubatan yang ada racun. Allah. Saya tengok buah pinggang. Yang ini yang orang kampung duduk makan. Patutnya hancur buah pinggang. Ya. Tak tahu. Mana kami tahu duduk dalam Felda hutan 25 batu pada jalan. Siapa nak pergi ceramah? Pendidikan tu penting, tuan. Sebab tu saya katakan tadi. Kadang-kadang kita tak tahu. Tiap-tiap hari makan roti canai. Roti canai. Rupanya roti canai itu ada gluten. Gluten itulah gula. Makcik tak makan gula, Ustaz. Makcik makan roti canai. Roti canai itu ada gluten, makcik. Itulah gula. Lagi bagus pula roti canai itu pula. Pergi cicah pula dengan gula. Allah Akbar. Dia cicah dengan gula. Kan?
Roti canai itu pula Allah cicah dengan susu. Susu tin. Susu tin bukan susu gula. Kemudian kita bercakap peningkatan jumlah pesakit diabetes di Malaysia semakin meningkat. Meningkatlah, hang tak cerita. Tu bukan susu, tu gula. Teh tarik setengah susu, setengah lagi air. 3 gelas sehari, potong kaki bro. Akhirnya kita tak boleh nak ikut sunnah. Bila dah penyakit, kita mula tak ikut sunnah. Apa dia? Kurma. Kita tak boleh ikut sunnah buka puasa dengan kurma. Bersahur dengan kurma. Sebab gula nanti awak tinggi. Bila kita tak makan kerana puasa, kita mempunyai kadar tenaga yang rendah. Maka tenaga yang akan datang dengan cepat datangnya daripada kurma. Sebab dia ada gula semula jadi di situ yang akan merangsang supaya awak kembali sihat, boleh semayang balik. Sebab tu bila kita tak larat, dapat makan kurma, kita jadi kuat balik. Tapi sayang, sekarang kita tak merasa buah kurma. Ya. Ya. Padahal dulu, zaman kita dulu, zaman saya dulu, buah kurma bukan macam sekarang, tak? Buah kurma dulu made in India. Beli daripada India dalam guni. Dalam guni tu, batu, pasir segala ada, tak? Kadang-kadang kita beli tu, dia ketul-ketul timbang macam tu. Ketul-ketul tu. Bila makan tu ni, gigi aku ke pasir aku gigit ni. Prok. Mana nak ada sekarang kurma macam sekarang ni Kak Nap? Yusuf, tak ada. Kurma bertangkai, kurma majuhul, kurma mabrum, Maryami, besar-besar ibu jari, besar lagi. Sekali makan tu memang kenyang. Tak ada, tuan-tuan. Dulu masalah, Masya Allah, Subhanallah, susah nak dapat kurma. Tapi itulah sekarang. Anak-anak kita pula tak suka kurma. Walaupun dia sihat. Adik, buka puasa dengan kurma. Dia cium dulu kurma. Kurma mana ada bau? Durian bolehlah cium. Tak naklah, tak sedap. Makanan sunnah dijauhkan. Jauh. Ada orang buka puasa dengan kentang goreng. Ada yang bersahur dengan kentang goreng. Alangkah cantiknya tuan-tuan kalau bersahur dengan oats, dengan bijirin, yang untuk sihat kita. Okey Ustaz, macam makcik kencing manis. Makcik nak makan nasi macam mana Ustaz? Saya makan nasi. Tapi saya tak makan nasi waktu hangat. Saya biarkan nasi tu sejuk, baru saya makan. Pertama sebab apa? Sebab nasi yang sejuk, dia tak merangsang untuk menaikkan bacaan gula. Yang kedua, nasi yang sejuk, bila kita makan, dia lebih bertahan lagi lama daripada nasi panas. Sebab itu orang yang biasa makan nasi sejuk, dia boleh tahan puasa. Maksud sejuk tu bukan 4 hari yang lepas punya nasi. Itu bahlul nama dia. Keracunan makanan nama dia. Maknanya bukan nasi panas. Bila tuan-tuan makan benda panas, mana tuan-tuan boleh enjoy? Mana boleh enjoy? Tuan-tuan makan benda panas. Panas. Terbakar lidah tau. Enjoy makanan dengan sejuk. Jadi, lepas ni buka puasa, ambil nasi yang dah sejuk, yang tak berasak lagi dah. Dia bagus untuk gula kita. Dia bagus untuk mengekalkan makanan lama kita. Okey, saya makan kurma. Buka puasa saya makan kurma. Saya ambil ajwa. Okey, ajwa, 7 biji ajwa. Sekarang ajwa dah murah Ustaz. Murah dah. Dah murah dah. Dulu jangan ajwa, kesan buruk dia kalau terlalu banyak makan, botak. Ya, kesan buruk kalau kita makan ajwa banyak sebab mahal ya. Sekarang insya-Allah tak botak dah. Saya dah murah dah. Jadi ambillah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak siapa bagi mudarat. Saya ambil tak ada kurma ajwa. Saya ambil. Pasal apa kurma ajwa Ustaz? Satu, sebab Nabi suruh makan kurma ajwa untuk buang racun dalam badan kita. Nombor 2, kurma ajwa dia tak ada gula. Gula yang kurma hak kita banyak. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube. Kurma tu depa gaul dengan gula.
Kurma ajwa dak, tuan. Depa ada kawah yang besar, masuk kacau. Sebab tu tuan-tuan tengok dia berkilat, manis, gula dia. Ada kurma yang dicampur dengan minyak. Tu yang berkilat, minyak pula. Yang paling saya takut ialah kurma yang digaul dengan gula. Yang ni yang saya tak suka. Sebab tu yang kebanyakan ajwa dia tak digaul dengan gula. Jarang dia pun nak gaul. Jadi berhati-hati. Bila gaul dengan gula, memang manis gila tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok kurma dia buat tu melekit-lekit manis gula dia. Dia buat. Rajin-rajinlah cari tuan-tuan maklumat tentang kurma ni. Saya suka juga tengok makanan, ada orang yang buat papadom dengan kaki, ada. Pijak papadom dengan kaki, patut bulat elok ya. Dia pijak menggunakan mangkuk walayun, tuan-tuan. Kita pula pergi ambil pula kedai papadom makan nasi kandar. Elok dalam plastik, kembung je. Dia tak tahu kembung tu sebab dia Aduh, yang tu yang sedap tu. Terbayang-bayang di rumah. Papadom. Padahal pijak ke kaki tu. Kaki tu kalau bersih tak apa. Tu. Dan saya tengok juga ada orang yang kurma dia bila dia keluar daripada kuali kawah yang besar, dia tabur atas lantai. Kita pula ambil makan tak basuh. Sunnah. Sunnah apa bang? Atas lantai bang. Okey, jadi nak makan kurma, basuhlah. Bila nak makan. Jangan basuh awal-awal, rosak buah dia. Jadi, tu dah makan, letak atas piring, dalam piring, nak buka puasa, basuh dulu. Ini tidak setiap Mak Saleh. Nak ingat ni Mak Saleh ke makan buah apple. Jadi tuan-tuan, makanlah tapi jangan melampau. Jadi nombor satu saya cakap tadi, sekarang kita kontrol dulu makanan yang diproses. Supaya badan kita kembali normal balik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Okey, mungkin sebelum tutup ada soalan daripada hadirin atau hadirat? Ada yang nak bertanya? Sila. Ya, silakan. Satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Solat witri. Solat witri dia sebagai contoh solat. Jadi itu malam pada kepentingan itu solat malam. Adakah kita lihat untuk solat witri selepas solat tarawih ataupun solat witri selepas? Baik. Jadi abang kita bertanya solat witir itu adalah penutup pada semayang malam. Baik, ini nama dia botol. Ni nama dia botol. Ni nama dia penutup. Okey, ni nama dia penutup. Setiap satu botol, satu penutup. Okey. Okey, sekarang kita semayang tarawih. Bila kita semayang tarawih, kita akan tutup dengan witir. Maknanya dah ada penutup dia. Ni penutup dia. Okey. Kemudian tengah malam kita semayang lagi malam, tahajud, semayang hajat, semayang taubat. Nak buat lagi tak witir Ustaz? Tak payahlah sebab dah ada penutup. Dah ada tutup dah. Nak ambil penutup orang tu buat apa lagi? Itulah makna dia, satu malam, satu witir. Tak payahlah nak diulang dah. Okey. Yang kedua. Ustaz boleh tak selepas semayang tarawih, saya tak buat witir. Saya balik ke rumah. Kemudian, saya tidur. Sebab apa tak buat witir? Sebab nanti saya nak buat tahajud, saya nak tutup dengan witir. Boleh? Silakan. Habis 20 rakaat, habis 8 rakaat di masjid, 20 rakaat balik. Din, witir Din. Dia cakap slow lah, takut riak. Aku semayang di rumah. Apa tahu? Jarang orang cakap, Din, witir lah Din. Aku tahajud nanti. Witir buat kat rumah. Tok Imam pun tengok dia. Satu masjid tengok tau. Sebab tu dia tu warak. Jadi dia pun semayang witir di rumah. Selepas tahajud, penutup dia. Maka, dia pun semayang witir. Boleh? Ustaz, ya, saya semayang tarawih di masjid. Kemudian saya tak buat witir di masjid. Sebab saya niat nak buat sembahyang hajat di rumah, tahajud di rumah, lepas tu witir. Jadi apa masalah dia? Masalahnya saya tertidur.
Saya tak sempat buat Ustaz. Witir tak sempat buat, tahajud tak sempat buat. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Tak apalah dah awak tak sedar. Sebab itu ulama-ulama kita dia buat siap-siap. Selepas tarawih tu witir. Engkau sedar ke, engkau tak sedar ke, engkau malas ke, engkau dah buat selepas tarawih. Maknanya dah ada penutup dia. Okey, kalau saja saya tak buat penutup. Itulah bandingan dia. Mana cantik? Yang ada penutup ke yang tak ada penutup? Malaslah aku sembahyang witir. Boleh, silakan. Cuba tengok dua botol ni. Satu ada penutup, satu tak ada penutup. Mana yang cun? Mana yang cantik? Yang cantik yang ada penutup. Kemas, bersih, elok, sopan, santun, elok je. Yang ini tengangir kak. Terbuka kak. Sebab itu bila ditutup dengan witir, itulah kesempurnaan sembahyang. Sembahyang di waktu malam, nama dia qiyam, nama dia ialah witir. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Itu jadi macam-macam yang kita dapat dan insya-Allah banyak manfaatnya. Ya. Boleh lagi satu soalan tu? Boleh ke masa? Boleh. Kod dah. Boleh. Satu okey, silakan. Saya dah ringkas padat nak tutup Macam mana? Macam mana tadi yang terakhir tu? Tak apa. Dia soalan berikutnya dekat masjid esok. Ya. Cerah. Betul. Anda tu Razak, ya betul. Baik, jadi persoalan dia ialah tentang wanita nak ke masjid. Soalan dia, adakah dilarang wanita ke masjid? Ada, tuan-tuan buka dalam kitab, misalnya kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Dia sebut perempuan yang semayang di beranda rumah dia lagi bagus daripada perempuan yang semayang di masjid. Yang semayang dalam ruang tamu rumah dia lagi bagus daripada yang semayang di balkoni rumah dia. Yang semayang dalam bilik tidurnya lagi bagus daripada yang semayang di dalam ruang tamu rumah dia. Itu dalam kitab sebut. Jadi kita bahaskan kenapa yang semayang dalam bilik itu lagi bagus daripada sana. Jika di luar sana engkau tak aman. Jika di luar sana engkau tidak ada faedah engkau pergi. Jika di luar sana menjadikan fitnah pada engkau, maka engkau semayanglah di rumah engkau, itu yang paling bagus. Kenapa opah nak pergi semayang di masjid? Sebab opah nak cari pahala 27 kali ganda Ustaz. Sebab apa opah nak semayang tarawih di masjid? Sebab imamnya adalah hafiz Quran. Opah nak dengar satu malam, satu juzuk Ustaz. Lagi banyak Fatihah, lagi banyak ayat Quran opah baca. Dengar, opah dengar, lagi banyak pahala. Yang ketiga, kenapa opah pergi masjid? Sebab di sana ada majlis ilmu. Kalau opah duduk di rumah, opah tak belajar Ustaz. Kenapa opah pergi ke sana? Opah pergi ke sana sebab di sana adanya wujudnya ramai orang sembahyang. Bila ramai orang sembahyang, pahalanya berganda daripada sembahyang seorang lebih besar. Sebab itulah opah pergi ke sana. Ada tak siapa-siapa yang raba opah? Ada tak orang raba opah ke sana? Tak adalah. Itu adalah imam kenyik mata. Itu imam tu kenan. Kalau tak ada siapa ganggu opah, opah tak ada siapa nak kacau opah, silakan. Dan opah pun tak mengganggu orang. Yang kita hari ni nampak, orang je ganggu perempuan. Yang perempuan ganggu orang. Lagi masalah. Pakai ketat-ketat memang kami tak raba awak, tapi awak tu pakai jubah melekat, sendat, sampai line seluar dalam pun nampak. Tu imam nak baca lagu mana? Alhamdulillah. Jadi kalau akak pergi dengan pakaian yang baik, sopan, tak ada fitnah apa, silakan. Kenapa kita nak halang orang perempuan pergi sembahyang di masjid? Silakan. Kita di Mekah lagi sempit. Di Mekah Masjidil Haram tu lagi sesak. Ingat sesak ni, ingat cerita Alibaba Bujang Lapuk. Apa orang kaya pun ke bajak gadai, ke kanda. Apa kau ingat orang kaya semua kaya. Kadang-kadang
Sesak dia, nampak tu. Perkataan sesak. Antara Masjid Bandatul Razak dengan Masjidil Haram, mana sesak? Sesak lagi di sana. Ada orang larang pergi masjid, perempuan. Dengan budak menangisnya tu dengan Masjid Nabawi tu. Menangis budak. Kita Allah buat budak menangis dah. Wah, macam ambulans. Wiwa, wiwa, wiwa. Tak ada pula tu Arab tu keluar halau perempuan jangan datang mengganggu je. Tak, sebab ada tempat yang untuk dia orang. Ada bangunan untuk dia orang. Ada ruang untuk dia orang. Ada tempat wuduk untuk dia orang. Orang laki-laki tak boleh masuk apa pun. Terbatas antara laki-laki dan perempuan. Maka hukum dia harus. Cuma kita di Malaysia ni pula ada pula ajaran orang perempuan semayang di rumah lagi bagus daripada semayang di masjid. Sebab apa? Kalau di rumah tu, kalau suami dah hajar apa dah? Suami dah hajar semua dah. Segala hukum suami dah hajar dah. Jangan lagi pergi di masjid. Abang dah hajar kau dah. Tak payah pergi lah. Ini Akak Som tanya pada suami abang, ni apa hukum ni abang? Mana aku tahu? Engkau punya, bukannya aku punya. Kata dia. Atau isteri nak belajar di mana? Maka dia pergi belajar. Isteri tanya apa Ustaz? Isteri tanya, dia dah bersih daripada haid. 8 hari datang haid, dah bersih. 2 hari puasa, datang balik. Darah ni nak dikira apa? Bang, saya dah bersih bang. Dah puasa 2 hari bang. Ini datang balik ni darah apa bang? Mana aku tahu kau punya? Apa tanya aku pula? Itu jawapan dia. Adakah macam ini isteri nak duduk di rumah? Sedangkan di masjid ada pengajian, di masjid ada kuliah, pergilah. Sebab suami tak mengajar dia. Kalau suami dah ajar everything, di rumahlah lebih afdal daripada masjid pada masa itu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Saya kira cukuplah ya untuk pagi ini. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan, saya ingat mungkin cepat kita dah terlebih waktu. Minta maaf.